Berikut paparan-paparan utama malam ini. Kemelut politik Kedah selesai. Tabung haji mampu bayar dividen. Anggota Dewan Undangan Negeri Bakar Bata Datuk Seri Ahmad Bashar Muhammad Hanifah dilantik Menteri Besar Kedah yang baru berkuat kuasa esok. Pengumuman dibuat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Bakaruddin pada sidang media khas di Wisma Darul Aman kira-kira pukul 11.15 pagi tadi, sejam selepas Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir mengumumkan peletakan jawatannya. Adalah dimaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Mukhris bin Tun Mahathir telah meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah Darul Aman berkuat kuasa pada 3 bulan Februari 2015. Berikutan dengan peletakan jawatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukhris bin Tun Mahathir sebagai Menteri Besar Kedah Darul Aman berkuat kuasa pada tarikh 3 Februari 2016, Jemaah Pemangku Sultan Negeri Kedah Darul Aman telah berkenan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Ahmad Bashar bin Mat Hanifah, Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Bakar Bata, dilantik sebagai Menteri Besar Kedah Darul Aman berkuat kuasa mulai 4 bulan Februari 2016 selaras dengan Fasa 1 Perkara 35 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah yang dibaca bersama Fasal 2A Perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah. Majlis pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman akan diadakan pada 4 bulan Februari 2016 iaitu pada esok hari jam 10 pagi bertempat di Istana Anak Bukit, Alor-Star Kedah Darul Aman. Terdahulu Datuk Seri Mukhris mengumumkan peletakan jawatan Menteri Besar Kedah berkuat kuasa serta-merta. Semalam beliau dimaklumkan telah hilang sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri Kedah. Datuk Seri Mukhris turut mengumumkan peletakan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah kerana jawatan itu datang sekali dengan jawatan Menteri Besar. Bagi jawatan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, beliau menyerahkannya kepada Presiden Parti Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menentukannya. Menjamin kesejahteraan rakyat Kedah adalah keutamaan saya. Bagi mengelak daripada kemelut politik ini berpanjangan sehingga menjejas pentadbiran negeri dan merugikan rakyat, maka saya mengambil pendirian untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah Darul Aman berkuat kuasa serta-merta. Saya melafazkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Yang Teramat Mulia Tunku Temenggung Kedah Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, dan Yang Teramat Mulia Ahli-Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah. Ikrar khidmat bakti berterusan juga saya lafazkan kepada seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman. Bagaimanapun, Datuk Seri Mukhris berkata beliau akan kekal dengan UMNO untuk berkhidmat kepada rakyat walaupun tanpa sebarang jawatan. Beliau mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah ke-11 pada 6 Mei 2013 selepas menang dalam PRU 13 bagi kerusi Dun Air Hitam. Kemelut politik Kedah bermula sejak tahun lepas apabila kedengaran suara dalam kepimpinan UMNO Negeri mendesak Datuk Seri Mukhris meletak jawatan. Ini kerana beliau dilihat gagal menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berikutan komen berterusan bapanya Tun Dr. Mahathir Mohamad.
12 April tahun lepas, Adun Bukit Lada Datuk Ahmad Lebai Sudin secara terbuka mendesak Datuk Seri Mukris meletak jawatan kerana gagal menyatakan sokongan secara terbuka terhadap Datuk Seri Najib berhubung isu 1MDB. 6 hari kemudian, Badan Perhubungan UMNO Negeri membincangkan isu menyokong kepimpinan Datuk Seri Najib dalam mesyuarat yang dipengerusikan Datuk Seri Mukris. Namun, hanya Datuk Seri Ahmad Bashar selaku Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah membuat kenyataan media. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin digugurkan daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri 28 Julai 2015, Datuk Seri Mukris adalah antara pemimpin UMNO yang menziarahi beliau di kediamannya di Kuala Lumpur. Pada 19 Ogos 2015, ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah ucapan pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Datuk Seri Mukris menafikan dakwaan beliau tidak mesra dengan Kerajaan Persekutuan. Semasa Perhimpunan Agung UMNO 2015, Datuk Seri Mukris meraihkan perwakilan UMNO Negeri dalam majlis makan malam yang turut dihadiri Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Syafiee Abdal. Kemuncak kemelut dapat dilihat pada 20 Januari lepas apabila hampir seluruh kepimpinan UMNO Kedah termasuk 14 ketua UMNO bahagian, adun dan anggota parlimen parti itu secara terbuka menyuarakan hilang keyakinan terhadap kepimpinan Datuk Seri Mukris. Menteri Besar Kedah ke-12 Datuk Seri Ahmad Bashar Mohamad Hanifah merupakan ahli politik berpengalaman luas dan telah melalui pelbagai era Menteri Besar dalam pembangunan Kedah sejak 1984. Beliau anak jati Alustar dilahirkan pada 10 Oktober 1950 di Mukim, Langgar. Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah itu berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Alur Merah dan Bakar Bata sejak 1999. Beliau memenangi setiap pilihan raya umum pada 1999, 2004, 2008 dan 2013. Atas kemampuannya, Ketua UMNO bahagian Alustar itu diberi kepercayaan menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi Barisan Nasional Kedah pada pilihan raya umum ke-13, menyaksikan BN menawan kembali Kedah daripada Pakatan Pembangkang dengan majoriti mudah. Sejak 1999, Datuk Seri Ahmad Bashar menang pilihan raya dengan majoriti undi yang tinggi. Setelah memegang pelbagai jawatan politik negeri, Datuk Seri Ahmad Bashar diberi peluang menjawat jawatan Kabinet Malaysia sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 2013. Selaras dengan pelantikannya sebagai Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar mengumumkan peletakan jawatan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta anggota Dewan Negara berkuat kuasa hari ini. Surat peletakan jawatan Timbalan Menteri diserahkan hari ini kepada Perdana Menteri, manakala bagi jawatan Senator, surat peletakan jawatan diserahkan kepada Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang. Amat-amat menyanjung kasih pada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan dan juga ahli-ahli jemaah yang telah berkenan nama saya untuk menjawat jawatan sebagai Menteri Besar. Beliau menyatakannya pada sidang media di bangunan Tunku Alostar. Rakyat Kedah lega kemelut politik yang berlarutan sejak 2 minggu lepas sudah berakhir. Harapan mereka Datuk Seri Ahmad Bashar dapat membawa Kedah menjadi negeri yang lebih makmur. Rata-rata penduduk di Alostar yang ditemui RTM berharap seluruh rakyat Kedah akan memberi sokongan padu kepada Menteri Besar baharu. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Bashar di atas pelantikan beliau selaku Menteri Besar Kedah yang baharu, dan diharapkan seluruh rakyat negeri Kedah dapat menerima pelantikan beliau dengan hati yang terbuka, berlapang dada, dan saya kira kita akan terus bekerja untuk memastikan Kedah akan mencapai status negara maju. Okey, saya mengucap tahniah kepada Menteri Besar kita yang baru agar beliau dapat memimpin negeri Kedah dengan semakmur-makmurnya. Harapan kami rakyat Kedah supaya semoga di bawah kepimpinan MB baru ini Kedah lebih maju dan berdaya saing bersama-sama dengan negeri lain.
Mengulas peletakan jawatan Datuk Seri Mukris, Timbalan Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mahu beliau tabah. Pada masa sama terus istiqamah dalam perjuangan bersama UMNO dan Barisan Nasional. Dan untuk Yang Berhormat Datuk Seri Mukris, saya menyeru agar beliau terus istiqamah menghadapi permasalahan politik ini, dan saya harap beliau muhasabah, lakukan self criticism. Saya fikir kita jangan terdorong kepada apa yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Saya juga pernah ditawarkan oleh pihak pembangkang apabila saya menghadapi kemelut yang sama pada tahun 1998. Itulah sebabnya saya menyeru ke arah istiqamah. Istiqamah is consistent in terms of our stand. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang kini berada di Beijing, China, turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ahmad Bashah selaku Menteri Besar Kedah yang baharu. Jabatan Audit Negara mengesahkan Lembaga Tabung Haji LTH mampu untuk membuat pembayaran dividen kepada pendepositnya. Menerusi satu kenyataan, Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang menjelaskan pengesahan itu berdasarkan penyata pendapatan tabung haji bagi tahun berakhir 31 Disember 2015 dan maklumat interim yang diterima. Menurut Tan Sri Amrin, penetapan kadar dividen bagi tahun 2015 adalah di bawah tanggungjawab ahli lembaga pengarah LTH. Tan Sri Amrin mengeluarkan kenyataan berkenaan susulan laporan media mengenai keupayaan LTH untuk membayar dividen kepada pendepositnya dan mengaitkan dengan semakan yang sedang dijalankan Jabatan Audit Negara dan semakan yang dibuat Jabatan Audit Negara sebelum dividen diisytihar oleh LTH. Menurut kenyataan itu merupakan satu amalan biasa. Ia bagi memastikan polisi perakaunan yang diguna pakai oleh LTH adalah konsisten dan mematuhi konsep berhemah. Kementerian Kesihatan mengeluarkan garis panduan langkah-langkah pencegahan virus Zika yang disebarkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ketika mengumumkan garis panduan tersebut berkata, antara langkah yang digariskan termasuk menangguhkan perjalanan ke 26 negara di benua Amerika yang dijangkiti virus berkenaan. Antara negara terlibat termasuk Bolivia, Brazil, Colombia, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Puerto Rico dan Venezuela. But if you go, you have to take precaution. You kena mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak digigit oleh nyamuk. Itu menggunakan mosquito repellent, pakai baju yang panjang dan perkara-perkara ini supaya tidak digigit oleh nyamuk itu. Bercakap kepada media, beliau turut memaklumkan jika terdapat rakyat negara ini yang menghidap gejala demam dan tanda-tanda jangkitan Zika sekembalinya dari negara yang dijangkiti, mereka perlu segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Selain itu, agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan serta rakyat Malaysia juga perlu melakukan langkah-langkah pencegahan. Ini termasuk memastikan persekitaran bersih daripada tempat pembiakan nyamuk. Sehari selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan darurat antarabangsa bagi penularan virus Zika, pihak berkuasa kesihatan di Dallas mengesahkan kes pertama jangkitan virus itu di Amerika Syarikat berpunca menerusi hubungan seks, bukannya akibat gigitan nyamuk. Perkembangan terbaru itu disifatkan sebagai amat membimbangkan ketika para pegawai WHO memberi amaran virus itu boleh melanda Afrika dan Asia selepas ia merebak dengan pantas di benua Amerika. Menurut Perkhidmatan Kesihatan dan Kemanusiaan Wilayah Dallas, ia menerima pengesahan kes di Dallas daripada Pusat Kawalan Wabak dan Pencegahan Amerika Syarikat. Individu terbabit dijangkiti menerusi hubungan seks dengan seseorang yang pernah pergi ke Venezuela. Butiran lanjut kes sedang dinilai Jabatan Kesihatan Texas.
Di Guatemala, pihak berkuasa memulakan kerja fumigasi sekitar ibu negara sebagai langkah membasmi penularan Zika yang sudah menjangkiti 105 orang di negara itu, termasuk 2 wanita hamil. Pengendalian hama itu melibatkan 24 pekerja di hampir 1 juta kediaman. Kerajaan turut mengedar risalah kepada wanita hamil bagi menyedarkan mereka mengenai penyakit itu dan cara untuk mencegahnya. Sementara itu, virus Zika terus menular di Ecuador. Kes jangkitan kini meningkat kepada 22 termasuk seorang wanita hamil. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO minggu ini memberi amaran virus itu menular amat laju di benua Amerika dengan 3 juta hingga 4 juta kes dijangka direkodkan sepanjang tahun ini. Malaysia dan China bersetuju meneruskan kerjasama dalam bentuk pertukaran risikan dan perkongsian maklumat serta latihan berkaitan penguatkuasaan undang-undang keselamatan antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai pada pertemuan Timbalan Perdana Menteri bersama Menteri Keselamatan Awam dan Wakil Parti Komunis China di Beijing. Wartawan Hazel Desmond ada butirannya. Pertemuan dengan Menteri Keselamatan Awam China Gao Shenku semalam disusuli dengan pertemuan bersama Setiausaha Pusat Politik dan Hal Ehwal Undang-Undang Parti Komunis China Meng Jianzhu hari ini. Pertemuan pastinya untuk memaklumkan secara rasmi mengenai pendirian terbaru dan juga perubahan dasar mengenai kemasukan pelancong China ke Malaysia dan juga perkembangan keselamatan serantau. Pendirian dan cadangan Malaysia dalam isu keselamatan turut diterima positif oleh kedua-dua pemimpin. Manakala penelitian semula isu jenayah rentas sempadan yang telah dipersetujui bersama akan dilakukan melalui mesyuarat kumpulan kerja 2 tahunan siri ketiga yang bakal berlangsung di Langkawi, Kedah pada Ogos depan. Ini termasuklah tentang kerjasama dua hala dari segi menyelesaikan beberapa permasalahan terutamanya tentang jenayah-jenayah yang dilakukan secara talian atau online criminal activities. Yang keduanya adalah untuk menangani permasalahan penipuan kredit kad oleh rakyat atau penjenayah daripada kedua-dua negara. Jadi kredit kad fraudulent ini akan diteruskan pemantauannya dan tindakan-tindakan bagi pembendungan kepada jenayah penipuan melalui talian dan juga penggunaan penipuan kredit kad ini akan dilipat gandakan. Hasil pertemuan Malaysia dan China turut bersetuju mengenai pertukaran pegawai agensi penguatkuasaan bagi tujuan pembangunan kapasiti dan latihan di antara kedua-dua negara. Pada masa sama, Malaysia turut menawarkan kepakaran dalam pemulihan kegiatan radikal dan ancaman ekstremisme yang turut dihadapi China. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri akan diteruskan dengan pertemuan bersama kira-kira 800 penuntut dan komuniti Malaysia di Beijing dalam satu majlis makan malam. Laporan Hazel Desmond untuk TV1. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Hazim Muazzam Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan kepada 191 orang penerima. Mendahului senarai penerima darjah ialah Juru Iring Seri Paduka Baginda Datuk Zaharin Ahmad yang menerima darjah Panglima Mahkota Wilayah PMK yang membawa gelaran Datuk. Penerima lain ialah Pegawai Agama Istana Negara Datuk Abdul Aziz C. Yaakob, Juru Iring Seri Paduka Baginda Datuk Muhammad Riza Muhammad Sani, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Jabatan Perdana Menteri Datuk Yatimah Sarjiman, Pengarah Eksekutif Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Datuk Muhammad Saufi Muhammad
Dan bekas pemain bola sepak kebangsaan Datuk Ramlan Askolani, Tuanku Abdul Halim turut mengurniakan darjah Johan Mahkota Wilayah JMK kepada 24 penerima, masing-masing 37 penerima darjah Kesatria Mahkota Wilayah KMW dan darjah Ahli Mahkota Wilayah AMK. Pegawai penerbit rancangan Jabatan Penyiaran yang merupakan petugas di Bilik Berita TV, Muhammad Rozi Khamis, merupakan antara 58 penerima pingat pangkuan Mahkota Wilayah. Seorang ahli perniagaan bergelar datuk dihadapkan ke Mahkamah Session Ampang atas 3 pertuduhan jenayah komersial membabitkan kerugian lebih 84 juta ringgit. Tertuduh mengaku tidak bersalah. Dalam pertuduhan pertama, Datuk Oi Kok Aun didakwa menipu ahli Lembaga Pengarah Portasco Berhad sebagai dorongan kepada syarikat untuk terlibat perjanjian pelaburan perniagaan minyak dan gas bernilai RM68,393,000. Kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu itu didakwa dilakukan antara November 2012 hingga 30 Januari 2014. Pada Julai 2014 pula, Datuk Oi didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 181 Kanun Kesesaan kerana membuat akuan palsu. Dalam akuan kepada Pesuruhjaya Sumpah itu, dia mendakwa tidak mempunyai kaitan dengan sebuah syarikat diperbadankan di Indonesia. Datuk Oi juga didakwa melakukan pecah amanah RM16,250,000 kepada syarikat PT Anglo yang berdaftar di Indonesia pada Februari 2014. Tertuduh tidak mempunyai hak untuk memohon dijamin mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Namun berdasarkan budi bicara mahkamah, Hakim Suraya Mustafa Kamal membenarkan Datuk Oi dijamin RM1 juta dengan seorang penjamin. Beliau turut memerintahkan tertuduh agar tidak mengganggu saksi kes dan menyerahkan pasportnya kepada mahkamah. Sebutan kes ditetapkan 26 Februari ini. Sepasang suami isteri ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Kuantan kerana disyaki terlibat dalam kes kecurian di Surau Pasar Raya di sekitar Kuantan, Pahang. Pasangan yang mempunyai 2 anak itu mengaku kesalahan itu sejak 6 bulan lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Abdul Aziz Saleh, pasangan suami isteri yang berusia lingkungan 30-an itu ditahan dalam serbuan 27 Januari lalu di sebuah rumah di Taman Tas, Kuantan. Dalam serbuan itu, beberapa gadget seperti sebuah tablet jenama Lenovo dan 2 telefon bimbit serta 1 iPad jenama Apple ditemui. Operandi yang digunakan oleh pasangan suami isteri ini, mereka akan pergi ke pasaraya tersebut dan si isteri akan berpura-pura untuk semayang bersama-sama dengan jemaah perempuan yang lain, jemaah perempuan dan semasa solat tersebut yang si isterinya akan mengambil kesempatan untuk menggeledah beg tangan yang ada di dalam surau tersebut milik jemaah wanita yang lain. Dia akan ambil barang-barang yang berada dalam beg tangan tersebut. Pemeriksaan ke atas sebuah kereta yang digunakan pasangan itu turut menemui sebuah beg tangan wanita berjenama yang diletakkan di tempat duduk belakang kereta tersebut. Siasatan lanjut diteruskan ke kedai telefon bimbit di Jalan Pasar Besar, Kuantan dan polis merampas 19 lagi telefon bimbit pelbagai jenama dan juga salinan kad pengenalan kedua-dua suspek. Ia menjadikan anggaran keseluruhan rampasan bernilai antara RM20 hingga RM25,000. Ujian air kencing mendapati si suami positif dadah jenis apetamin dan kes disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Kesesaan. Tindakan pantas polis menggagalkan cubaan 3 penjenayah untuk larikan wang daripada mesin juruwang automatik ATM di sebuah bank di Pasir Putih. Kejadian berlaku 5.50 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, anggota polis yang bertugas di Bilik Gerakan IPD Pasir Putih, menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada Pusat Cap Alam Malaysia tiba di lokasi 5 minit kemudian. Ketiga-tiga penjenayah sedang mengopek panel ATM dan menarik mesin itu menggunakan kereta ketika polis sampai di lokasi kejadian. Ini merupakan kes cubaan melarikan wang ATM kedua di Kelantan sepanjang tahun ini.
So kita percaya ianya dilakukan oleh 3 orang lah, 3 orang daripada setiwi yang ada 3 orang lah, 3 orang yang melakukan kejadian ini. Walaupun kita sedang mengesan mereka lah untuk menangkap mereka yang benar. Datuk Mazlan berkata pihaknya sedang mengesan 3 suspek menerusi rakaman kamera litar bank berkenaan dan meneliti nombor pendaftaran kereta yang digunakan. Walaupun mereka gagal melarikan wang, ketiga-tiga penjenayah telah menyebabkan kerosakan kepada mesin ATM dan pagar di kaki 5 bank. Sindiket penjualan minyak diesel secara haram tumpas dalam satu operasi ke atas sebuah jeti haram di Teluk Mas, Melaka. Sejumlah 60,000 liter diesel yang dimuatkan di dalam sebuah bot tunda bernilai RM72,000 dirampas. Operasi yang dilakukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Melaka itu mendapati kapal tunda berkenaan milik sebuah syarikat pemborong diesel. Ketuanya Jamil Buang berkata operasi dilakukan hasil maklumat awam dan risikan. Kepada kapal-kapal dagang feri di tengah laut. Mungkin jeti ini memberi kesusahan kepada pelanggan-pelanggan dia lah untuk datang ke jeti ini, pasal jeti ini jeti haram. Jadi mereka menggunakan tugboat dan juga bot tunda ni menarik tongkang ni ke tengah laut, dan di tengah laut mereka beroperasi menjual minyak-minyak ni. Bekalan diesel dipercayai diperoleh daripada stesen-stesen minyak sekitar Melaka dan turut dirampas ialah bot tunda terbabit. Bekas wartawan veteran dan pengarang akhbar mingguan Malaysia Ahmad Idris atau lebih dikenali dengan nama penanya Abi meninggal dunia akibat sakit kanser malam tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Ansari di Taman Keramat di Ibu Negara pagi tadi. Allahyarham Ahmad Idris 79 tahun adalah suami kepada wartawan hiburan veteran Bahyah Mahmud atau BAM. Allahyarham juga meninggalkan 3 orang anak dan 5 orang cucu. Menurut anak sulung Allahyarham, Fariza Ahmad, bapanya seringkali menasihati mereka supaya menjaga pergaulan silaturahim sesama keluarga. Mula-mula didiagnos 2013, kemudian prostat kanser tu telah dibuang, kemudian dia menerima rawatan di Hospital Selayang, sehingga keadaan dia semakin kritikal semula masa bulan Disember 2015, di mana dia dimasukkan kembali ke Hospital Selayang. Allahyarham Ahmad Idris memulakan kerjayanya dengan akhbar utusan Melayu sejak di Singapura pada tahun 60-an sebelum berpindah ke Kuala Lumpur. Allahyarham juga bersama Allahyarham Datuk Ahmad Daud dan Datuk Ahmad Nawab menjadi penggerak dalam menubuhkan Persatuan Penulis Lirik dan Penyanyi Papita pada pertengahan tahun 70-an. Allahyarham Ahmad dan isterinya Bahyah Mahmud juga amat dikenali di kalangan para artis tempatan era 60-an hingga 80-an. Kami memang macam saudara. Saudara kami juga, kita pergi ke rumah mereka, panggil bersimbang, minum, makan bersama-sama artis yang masa tu zaman 70-an dulu banyak kali lah. Diorang ni macam penasihat kami, tempat kami mengadu, tempat kami bergurau, tanya, minta nasihat. Jadi bila dia pergi tu macam sedih lah, hilang bapa kan. Apapun kehilangan Allahyarham ni bagi saya turut terasa hibur juga, sebab kami ni ada macam hubungan keluarga sejak dari Singapura. Waktu sama bagi saya dunia hiburan pun harus terasa kehilangan di sebalik kematian Allahyarham Ahmad Idris ini atau Abi. Lagi reaksi mengenai peletakan jawatan Datuk Seri Mukris Tun Mahathir. Beliau perlu meletak jawatan sebagai Menteri Besar Kedah selepas hilang sokongan majoriti wakil rakyat negeri itu. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataannya menyebut kehilangan sokongan itu susulan kepimpinan UMNO negeri hilang keyakinan terhadap kepimpinannya sebagai Menteri Besar dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO negeri dan kebimbangan bahawa persiapan lebih mantap diperlukan untuk mempertahankan Kedah pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Perdana Menteri percaya bahawa parti dan kerajaan harus berdisiplin dan bekerjasama sebagai satu pasukan,
terutama untuk menangani cabaran ekonomi dan keselamatan yang dihadapi negara masa kini dan untuk mengotakkan janji yang dibuat pada pilihan raya umum lepas apabila Barisan Nasional diberi mandat oleh rakyat. Tambah kenyataan itu, UMNO Kedah telah menzahirkan sokongannya kepada prinsip perpaduan dan disiplin parti. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade akan meningkatkan bilangan usahawan perniagaan dalam talian melalui program e-dagang. Ia sebagai menyahut saranan kerajaan pada pengubahsuaian bajet 2016 untuk memperkasa bidang eksport melalui peningkatan penebusan produk ke pasaran antarabangsa. E-trade dia lebih mudah dan lebih ramai berpotensi untuk menyertai e-trade ni, dan bimbingan dan juga grant lah yang kita berikan, yang pihak kerajaan berikan melalui program e-trade ni bagi membolehkan dia mendapat fasiliti seperti dalam Alibaba dan segalanya tu patut di Amazon.com, sepatutnya diambil patutnya digunakan sepenuhnya oleh usahawan-usahawan terutamanya yang terlibat dengan perniagaan atas talian dan juga bukan atas talian yang mahu menceburi. E-dagang yang dilancarkan pada 1 Oktober 2015 memberi capaian yang lebih luas kepada usahawan tempatan bukan sahaja bagi pasaran domestik malah ke seluruh pelosok dunia. Nilai ekspor barangan dan perkhidmatan koperasi tempatan disasar mencecah RM100 juta dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Matrade Datuk Zulkifli Mahmud, ia mampu dicapai melalui pemeteraian kerjasama antara pihaknya dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. 100 juta tu mungkin kita sasar untuk 2 tahun, mungkin lebih pada tu. Saya mungkin secara konservatif lah saya tak 50 juta, actually boleh sampai 100 juta setahun pun boleh. Produk koperasi banyak potensi dia. Sanggup pun dalam sekarang ni pun banyak produk koperasi pun dah ekspor. Jadi kita bukan saya nak tumpukan pada pasaran ASEAN tapi luar pada ASEAN. Sebuah jawatan kuasa kerja akan ditubuhkan untuk memudahkan perdagangan koperasi yang dijangka bermula pada separuh kedua tahun ini. Ahlinya terdiri daripada Matrade, Angkasa, SME Corp, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Exim Bank. Setakat ini Malaysia mempunyai 13,000 buah koperasi dan 36 daripadanya telah didaftarkan di bawah Matrade. Kerajaan diminta menimbang semula keputusan untuk meningkatkan levy bagi pekerja asing dalam sektor peladangan yang berkuat kuasa 1 Februari lalu. Ketika membuat rayuan itu, Felda Global Ventures Holding Berhad FGV berkata levy yang dikenakan meningkat dengan ketara iaitu sebanyak 154% bersamaan RM910. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV, Datuk Muhammad Emir Mavani Abdullah menerusi kenyataannya berkata, langkah secara drastik ini akan melonjakkan kos syarikat. Jelasnya industri minyak sawit secara keseluruhannya telah terjejas oleh kejatuhan dalam harga minyak sawit mentah MSM dan pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Harga MSM telah merosot ke paras terendah dalam tempoh 6 tahun pada Ogos 2015 dan dolar Amerika mengukuh berbanding ringgit sebanyak 18%. Turut menyuarakan harapan sama Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia, Timbalan Presidennya Foo Chek Lee berkata kadar levy yang meningkat daripada RM1,250 kepada RM2,500 itu bukan hanya memberi kesan kepada sektor pembinaan, malah 130 sektor hiliran yang terlibat. Which the government can really look into legalize the existing illegal workers, which is quite an issue in the country. By legalizing the illegal workers, I believe this will create a revenue to the government, extra revenue to government, instead of increasing this levy. This will solve a lot of illegal problem in this country. Ketika ini katanya kos untuk mengambil pekerja asing adalah sangat tinggi dan dengan kenaikan itu menyebabkan kos pengambilan pekerja boleh meningkat sebanyak 100%.
Kerajaan sebelum ini mengumumkan kenaikan levy tersebut akan membawa tambahan pendapatan RM2.5 bilion kepada negara. PK dengan rayuan banyak pihak, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan bersedia memberi ruang bagi penelitian semula kadar levy baharu pekerja asing itu. Bagaimanapun beliau mahu ia dilihat sebagai langkah positif untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Kita tidak boleh selamanya bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Kita hendaklah melakukan pertamanya peluang kepada rakyat tempatan walaupun kerja-kerja berkenaan melibatkan aspek 3D iaitu difficult, dirty and dangerous, tetapi langkah jangka panjang mesti dilakukan oleh pihak majikan untuk memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan. Skim latihan untuk pekerja separa mahir tempatan juga perlu diberi keutamaan manakala sistem automasi harus disiapsiagakan untuk manfaat dalam tempoh jangka panjang. Malaysia katanya perlu mengambil contoh negara maju seperti Jepun, Korea Selatan dan China yang berjaya meminimumkan kebergantungan kepada sumber tenaga pekerja asing. Keputusan penguatkuasaan kadar levy baharu telah dibuat seiring pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pengubahsuaian bajet 2016. U-Mobile Sdn Berhad menyambut baik pengumuman Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk mengagihkan semula 2 jalur spektrum kepada 4 pengusaha komunikasi tempatan. Bagaimanapun, menurut Ketua Pegawai Pemasarannya, Jasmine Lee, maklumat lanjut mengenai segmen peruntukan khusus bagi spektrum itu masih belum diketahui. 2 jalur spektrum iaitu 900 MHz dan 1800 MHz akan diperuntukkan kepada Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile bagi tempoh 15 tahun dengan bayaran fee yang masih belum ditentukan. Beliau ditemui media pada Majlis Pemeteraian Perjanjian bersama Sedania Innovator Berhad bagi menyediakan perkhidmatan perkongsian masa berbual. Usage values as well. I think U-Mobile has a very strong base of data users. So I think on average, the other three's data consumption is at 2.6 GB per person per month. U-Mobile is close to 3. So in terms of data consumption, we're very high. So we focus on internet users. Melalui kerjasama ini, Sedania menyasar untuk meningkatkan jumlah pengguna perkhidmatannya kepada 58 juta orang. Perkembangan sukan lain terus sahaja bersama Athar Haji Hamzah. Silakan. Anwar Musa gesa pemain import pamer aksi terbaik. Neymar didakwa. Assalamualaikum, terima kasih Lokman dan juga Farhatun. Gelanggang Sukan Nasional malam ini dibuka dengan sukan bola sepak. Stadium baharu Felda United FC di Jengka Pahang bakal diuji buat pertama kalinya dalam perlawanan akhir bola sepak Piala Pengurusi Felda 2015 malam esok. Perlawanan sulung di stadium berkenaan antara Persatuan Bola Sepak Felda Wilayah Jengka menentang Persatuan Bola Sepak Felda Wilayah Gua Musang itu terbuka secara percuma kepada orang ramai tanpa sebarang bayaran. Menurut Timbalan Pengarah Besar Felda Bahagian Pembangunan Komuniti Anwar Malik, ini adalah peluang terbaik buat peminat tempatan untuk merasai sendiri suasana di stadium yang mampu memuatkan lebih 20,000 orang pada satu-satu masa. Lebih menarik, stadium ini turut menggunakan teknologi padang tiruan yang memenuhi piawaian antarabangsa. Liga Juara Felda dan bermain di stadium yang baru, yang sepatutnya harga tiketnya memang harga yang barulah. Tetapi untuk malam besok sebagai menghargai usaha-usaha dan sokongan warga Felda serta peminat-peminat sukan bola sepak, pada malam besok kita percumakan sebarang bayaran untuk masuk ke stadium.
Mula dibina tahun 2013, stadium tersebut bakal menjadi halaman sendiri buat The Fighters menghadapi saingan Liga Malaysia dan bola sepak tempatan sepanjang musim. Kos keseluruhan stadium berkenaan melibatkan RM87.9 juta. Anwar ditemui di Ibu Negara selepas sidang media perlawanan akhir melibatkan kedua-dua pasukan. Beralih ke saingan Liga Malaysia, Ketua Jurulatih Kelantan K. Devon perlu melipat gandakan usaha dalam membentuk gandingan terbaik bagi menghadapi kempen musim ini. Gesaan ini disuarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA, Tan Sri Anwar Musa yang mengenal pasti beberapa kelemahan dan mahu ia diatasi segera sebelum saingan sebenar bermula pertengahan bulan ini. Walaupun berpuas hati dengan prestasi dipamerkan, pemain Pamoga Kuputih The Red Warriors beliau merasakan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Ini kerana mereka masih bermain di bawah tahap prestasi sebenar, terutama pemain import. Yang pentingnya teamwork. Saya masih melihat belum ada Kelantan yang asal belum menjelma lagi. Di mana dia our short passes, di mana dia 1 and 2, di mana dia true passes. Saya tak tengok kecuali ada satu saja. Apa yang saya nampak tadi, bola yang dengan kita di midfield, kita hilang. Hatta dalam defending half, yang sepatutnya tak hilang bola, dalam defending half boleh hilang bola. Itu kalau tidak diatasi, problem. Beliau ditemui selepas menyaksikan perlawanan persahabatan pramusim menentang Kuala Lumpur di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru yang berkesudahan tuan rumah tumpas 0-2. Hadir sama penasihat kehormat KAFA, Datuk Seri Dr. Hasmiza Osman. Sementara itu, majlis pelancaran jersey pasukan akan diadakan di Kota Baru 11 Februari ini. Ketika ini, proses penghasilan jersey berwarna merah jambu itu telah mencapai hampir 80% siap. Harga mampu milik. Yang penting kualiti dan baju ini mendakap anda. Pakai bukan sekadar datang pakai nak tengok bola pakai jersey ni, di rumah pun pakai jersey sebab kainnya sangat sedap. Bekas penyerang Kedah dan NS Matrix Khairil Muhaimin pula akan menyarung jersey pasukan Air Asia FC musim ini untuk beraksi dalam Liga FAM. Pengurusan Air Asia berharap kehadiran penyerang berbisa ini akan memantapkan lagi pasukan yang pertama kali beraksi dalam Liga Bola Sepak Malaysia. Jurulatih Red Rockets Muhammad Nizam Jamil percaya kehadiran Khairil Muhaimin ke dalam pasukan bukan sahaja mampu memantapkan pasukan tetapi juga menjadi satu motivasi kepada pemain-pemain lain. Musim 2015, ARCFC menamatkan saingan kumpulan B di kedudukan ke-7 mengumpul 16 mata hasil 4 kemenangan, 4 kali seri dan tewas 8 kali. Menjadi hasrat Khairil Muhaimin untuk membantu ARCFC muncul pasukan digeruni musim ini. Bagi saya, FM Cup ni pun sukan dia sama juga, bola sepakan. Cuma dia ada rate dia kat situ sendiri. Dan bagi saya sendiri personal, first time saya main untuk FAM Cup ni mungkin satu pengalaman yang baru dan cuba untuk bantu tim ni naik ke Liga Premier. Saya rasa dia akan membantu kita. Dengan adanya dia, saya rasa semua orang termasuk saya, management, klub, kita punya family semua, walaupun kita klub kecil, saya rasa kita akan gembira dengan adanya dia kat sini dan saya percaya semua orang akan tolong satu sama lain untuk mendapatkan prestasi dia kembali dan yang penting klub ni berprestasi. Dalam pada itu, rata-rata peminat bersetuju dengan penjenamaan gelaran skuad bola sepak kebangsaan daripada Harimau Malaya kepada Harimau Malaysia. Bagaimanapun bagi mereka, pertukaran ini tidak hanya kepada nama namun seiring dengan pencapaian dan kualiti bola sepak Malaysia. Bagi pendapat saya tentang nama penjenamaan semula pasukan bola Malaysia dari pasukan Harimau Malaya ditukar kepada Harimau Malaysia
sangat baik. Dia lebih menampakkan situasi senario semasa. Maknanya orang lebih mengenali pasukan bola Malaysia. Lebih gah dengan nama Malaysia tu. Harimau Malaysia, okey. Kalau ditukar nama lain, kurang semangatlah. Lebih padat kalau menggunakan nama Harimau Malaysia. Tapi walaupun nama tu Harimau Malaysia, harus tertakluk seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Jangan saja Semenanjung, sebaik-baiknya lah. Jadi kata orang tu lebih baik kalau jangan diasingkan Sabah dan Sarawak lah. Okay, dulu kalau Harimau Melaya means it's just like only for Malays lah, Melayu. So sekarang kalau Harimau Malaysia, I think Chinese, Indian, Malays and Sabah Sarawak people all are together. I think it's good for this name lah. Baguslah nama Harimau Malaysia ni. Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah semalam mengumumkan pertukaran nama Harimau Malaya kepada Harimau Malaysia bagi skuad bola sepak senior kebangsaan. Ia bagi mewakili seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Dengan adanya nama baru, saya harap pemain pasukan jurulatih pun mesti ada semangat baru. Itu yang mustahak. Jangan hanya sekadar nama saja baru tapi semangat yang lama. Kita nak semangat berjaya di semua peringkat. Buat permulaan di peringkat ASEAN, kemudian baru peringkat Asia. Itu saja. So, saya harap benar dalam masa terdekat ini pasukan kita akan dapat melonjak dan juga bereaksi dengan sebaik yang mungkin, baru sesuai dengan nama yang baru ini. Nama Harimau Malaya diberikan oleh Presiden Indonesia ketika itu Sukarno susulan aksi lincahnya dalam satu perlawanan pada tahun 1953. Dengan pertukaran nama ini, Harimau Malaysia kendalian Dato' Ong Kim Swee diharapkan akan membawa sinar baharu dalam era bola sepak negara. Baiklah, sebelum ke berita seterusnya dan bersama Lokman Farhatul, kita ikuti dahulu laporan cuaca seluruh negara esok. Kita saksikan. Hospital Sungai Buloh hari ini menerima 4 buah mesin hemodialisis baharu yang jumlah keseluruhannya bernilai RM160,000. Pengarahnya Datuk Dr. Khalid Ibrahim memberitahu sumbangan itu susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas membuat lawatan ke hospital berkenaan 22 Januari lalu. Semua mesin hemodialisis itu disumbangkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Setakat ini, terdapat 58 pesakit buah pinggang sedang mendapatkan rawatan di hospital ini. Dengan penambahan 4 buah mesin ini, lebih ramai lagi pesakit akan dapat memulakan rawatan segera. Dengan adanya 4 buah mesin ini bermakna 19 pesakit yang menunggu dengan serta-merta boleh dimasukkan ke dalam slot Hospital Sungai Buloh. Ini adalah satu yang amat-amat mengujakan kami kerana kami dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dengan serta-merta. Sehingga kini terdapat 37 buah mesin dialisis termasuk 4 buah yang baru diterima digunakan di hospital ini. Datuk Dr. Khalid juga berharap akan ada badan bukan kerajaan dan juga syarikat-syarikat GLC mendermakan lebih banyak lagi mesin-mesin dialisis kepada hospital kerajaan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan mesin hemodialisis tersebut di lobi utama Hospital Sungai Buloh. Baiklah, berita nasional 8 malam 3 Februari 2016 berakhir di sini.